bab memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak banyak menyoalnya tentang perkara yang tidak perlu atau tidak ada kena-mengena dengan agama, ataupun perkara yang tidak berlaku dan seumpamanya. Kita sudah baca dah ni kan. Riwayat daripada Abu Hurairah tu, yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Situlah start situ. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kamu, hendaklah kamu jauhinya, dan apa yang aku suruh kamu, lakukanlah semampu kamu. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum, sesungguhnya orang sebelum kamu binasa oleh kerana banyak soalan-soalan mereka dan ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, pelanggaran perintah, pelanggaran mereka terhadap perintah nabi-nabi mereka. Lepas tu beberapa hadis selepas daripada ni lebih kurang tu lah, lebih kurang tu. Lepas tu dia ada sebut dharuni ma taraktukum, biarkan daku tentang apa yang aku tinggalkan kamu. Dalam riwayat Hammam kata dia ma turiktum, apa yang ditinggalkan kamu, atau selagi kamu ditinggalkan. Ini ma tu sama ada ma masdariyah ataupun ma zarfiyah. Kerana sesungguhnya orang sebelum kamu telah binasa. Kemudian mereka menyebutkan sama seperti makna hadis Zuhri daripada Sa'id dan Abi Salamah daripada Abi Hurairah. Situ. Jadi hadis ni sebenarnya sebelum pada ni sudah beberapa tempat dah jumpa dah. Dan ini sebenarnya hadis ini serupa dengan ayat Quran lah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Serupa dengan itu. Salah satu tanda hadis yang sahih ialah dia serupa, tak lari daripada makna Al-Quran. Jadi dalam Quran pun Allah SWT ada sebut dah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, ambil lah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang kamu, kamu kena jauhilah. Kamu kena mengelak diri. Jadi serupa dengan ni. Lepas tu faf'alu minhu mastata'tum, semampu kamu, sekuasa kamu, kamu kena lakukan hak dia suruh tu. Setakat mana boleh, buatlah. Setakat mana yang mampu, buatlah. Sama ada, jadi hak fardu tu memanglah memanglah kena buat. Jadi maksud di sini semampu kamu tu maksud kalau hak sunat. Satunya makna dia kalau hak sunat. Hak sunat tu setakat mana kita boleh buat, buatlah. Kalau kita tak erak buat, tak usah lah. Setakat mana hak boleh, jangan tinggalkan hak sunat tu. Satu makna dia. Yang kedua, fafa'alu minhu mastata'tum, ini semuanya berkait dengan hak wajib. Misalnya kita kata sembahyang hak fardu, kita tak boleh berdiri. Jadi setakat mana hak kita boleh buat. Jadi tidak kata bila tak boleh berdiri gugur tu hak wajib tu, tidak gitu. Bahkan setakat mana kita boleh buat. Jadi kita boleh sembahyang sambil duduk, duduk. Wajib juga sembahyang hak fardu tu juga. Ini berkait dengan hak fardu juga. Kalau duduk tak boleh, tak mampu. Lepas pada tu hak lagu mana hak kita mampu. Sambil baring kita kata. Baring, dengan baring, begitulah seterusnya. Ini semua berkait dengan hak wajib, bukan berkait dengan hak sunat. Kalau hak yang pertama tadi dia berkait dengan hak sunat. Ada pun hak fardu kena buat ke mana-mana pun, tak boleh tinggal. Jadi orang-orang hak dahulu daripada kamu, yang ni umat-umat dahululah, sebab binasa merekanya kerana banyak soal. Lepas tu langgar, menyalahi
ataupun buat tak serupa dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dua perkara ni, banyak soal, yakni tidak banyak kerja, banyak kecek. Berbeza dengan kita tengok hak Nabi sallallahu alaihi wasallam didik sahabat-sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada ketikanya seperti yang kita tengok malam baru ni, perangai dia tu kurang menyenangkan lah. Tapi itu suatu ketika saja. Lepas pada tu dia jadi molek. Bila jadi molek tu, sikit lah kecek, tak banyak kecek, tak banyak soal. Tetapi ada ketika-ketikanya ada juga hak lagu tu. Tapi dalam proses lah, dalam proses. Adapun umat-umat dahulu banyak soal. Misalnya dia sebutkan dalam Quran akan datang pun, ini ada kaitan dengan ni juga ni. Tak apalah, tanya tentang lembu tu misalnya. Ada Tuhan suruh sebelah lembu, lembu lagu mana, apa warnanya, macam-macam soal tu, banyak soal. Hak tu nanti kita sebut kemudian. Dan tidak serupa hak Nabi royak lagu ni, dia buat lagu lain. Tidak nak ikut betul hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak tu. Betul-betul nak ikut tidak. Tapi nak mana-mana mereka reka. Hak tu perangai orang dulu lah tu. Perangai orang dulu hak telah binasa. Bukan makna khusus dengan orang dulu saja, orang kemudian bukan buat perangai lagu tu, sebetulnya je. Seperti dalam Quran kan disebutkan tentang keburukan orang-orang Yahudi. Apakah itu khusus dengan orang Yahudi? Tidak, orang lain pun, kita pun, kalau perangainya lagu tu, akan jadi lagu tu jugalah. Akan jadi lagu tu juga. Lepas tu riwayat seterusnya ni, dia ada beberapa riwayat ni memang cara Muslim lagu tu beza sikit-sikit pun dia mari sanad dengan lengkap. Nak ceritanya jalan untuk sampai kepada hadis-hadis itu banyak dan sanad dia tinggi. Tu ya tujuan dia. Jadi kalau aku hak tinggalkan kamu, hak aku tinggal kamu tu tak secara lah. Buat dia, buat senyap gitulah. Tak sodok korek-korek. Tak sodok korek-korek. Sebabnya orang dulu seperti dia lah juga. Seterusnya riwayat daripada Amir bin Sa'ad daripada ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Islam yang paling bersalah, paling berdosa terhadap orang Islam lain ialah orang yang tanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada orang-orang Islam, tetapi kerana soalannya itu ia diharamkan kepada mereka. Tetapi ia diharamkan kepada mereka kerana soalannya. Inilah hak paling bersalah terhadap orang Islam yang lain, paling berdosa terhadap orang Islam yang lain. Kalau tidak, hukumnya tidak haram. Dengan sebab dia jadi haram benda tu. Buat tadi lah tanyanya. Lepas tu riwayat daripada Sufyan, kata dia, saya hafal hadis ini seperti saya hafal Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada Bismillahirrahmanirrahim ayat tu ataupun seperti saya hafal surah Fatihah yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua-duanya boleh diterima lah. Maksudnya ingat molek lah, selalu dibaca kan. Jadi selalu dibaca, ingat benar lah. Apa dia kata? Riwayat daripada Sa'ad tadi juga, dia kata orang Islam yang paling bersalah ataupun paling berdosa terhadap orang Islam yang lain ialah orang yang tanya tentang sesuatu yang belum ataupun tidak diharamkan, tetapi ia diharamkan kepada orang ramai kerana soalannya itu. Dan sana ada berapa lagi, lebih kurang tu juga. Lebih kurang tu juga. Jadi ini ini adalah kesalahan yang besar terhadap orang Islam yang lain. Kalau kita kata ni tidak diharamkan, lepas pada tu diharamkan, lagu mana? Jadi ada kau boleh sesuatu benda tu sekarang ni, kita kata sekarang ni tidak diharamkan, lepas tu dengan sebab orang tanya jadi haram. Adakah gitu? Tidak. Bahkan kalau dari segi haram atau tidak haram, halal kau apa ni, dia berkait dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun zaman nabi-nabi, ketika nabi dia tu masih ada, itu orang panggil zaman tasyrik. Zaman syariat tu duduk tengah turun. Dalam keadaan tu tak boleh tanya bukan-bukan,
hak tak benar sabar tu. Dalam keadaan seperti yang kita sebut tadilah, orang Yahudi kan, orang Bani Israel, bila ada orang hak mati, jadi ceritanya siapa dia yang bunuh, tak tahu. Jadi pergi tanya Nabi Musa tu, dia kata nak tahu pembunuhnya, kena Tuhan suruh sembelih lembu. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqar. Gapo dia kata? Qalu atattakhiduna huzwa. Gurau kau ni kata ni. Dia kata ke Nabi tu lagu tu. Nabi ni buat lolok kau main kau ni. Gurau kau ni. Jadi suruh sembelih lembu, apa kena mengenanya? Nabi Musa kata takkan aku seorang Nabi nak gurau benda-benda lagu ni. Lepas tu dia tanya dah, lembu tu lembu lagu mana? Aku ni lagu mana? Banyak untuk soal dah. Kuning tu faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Cerahlah macam apa nama ni, warna dia tu. Jadi kalau orang tengok tu sukalah, menarik hati orang yang memandangnya. Lepas tu tanya lagi, lagu mana lagi? Tanya lagi. Lepas tu marilah lembu yang tidak buat gala, orang tidak guna untuk bajak. Lembu lah yang tidak ada balan-balan, warna dia tu, warna dia kuning semata-mata. Lepas tu lembu tu tidak macam-macam lah. Itu yang disebutkan dalam Quran. Fadhab, akhir sekali disebutkan boleh sembelih tu, fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sembelih juga akhirnya, tapi hampir-hampir tak boleh nak sembelih. Pasal apa payah nak cari lembu tu? Lembu hak cukup syarat supaya yang disebut. Jadi apa ya, jadi meningkat tu asalnya sembelih lembu mana-mana boleh dah. Dah Tuhan kata sembelih lembu apa ni? Mana-mana boleh dah. Tapi jadi susah kerana tu kalau dengan Nabi jadi susah lagu tu. Tuhan boleh jadi buat mari lagu ni pula. Lepas tu tanya lagi, buat mari kau susah. Akhirnya boleh juga sembelih, tapi hampir-hampir tak boleh sembelih. Sebab apa? Tak jumpa. Tak jumpa lembu hak lagu tu yang cukup syarat. Jadi kerana apa-apa dia lah jadi susah tu. Jadi pertanyaan hak lagu tu tak sih. Mana hak lembu hak umum ni tak boleh. Kena hak ni syarat dia tu jadi susah. Jangan jadi lagu tu. Dia tak sih biar orang Islam ni lagu tu lah. Jadi kalau dia sebut umum boleh. Sebab itulah imam-imam besar antara prinsip dia, salah satu yang selalu diguna, kaedah diguna, iaitu kaedah umum. Nabi royak umum gitu, tak boleh. Tak payah kita duduk korek lagi, selidik lagi, tanya lagi, sampai jadi susah. Itu kalau berkait dengan Nabi SAW, zaman dia. Zaman dia tu ada zaman boleh haram, boleh halal sesuatu. Tetapi hak ni kalau kita perhati zaman kemudian boleh berlaku juga. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita, kalau orang buih kita kata gula kau, daging kau, misalnya kalau orang buih kita soal, ni daging ni siapa dia buih? Padahal kita tahu dah dia ambil mana daging. Orang buih kita tu orang Islam. Kita duduk soal, korek lagi, dia ambil mana daging tu? Dia beli kau dia sembelih sendiri. Apa kena mengenanya? Kita kata nak tanya hak tu. Kalau kita gula selalu goreng selalu boleh makan. Ni tak tanya. Lepas tu kalau sembelih, orang sembelih, dia baca bismillah ke tidak? Sebab kalau tak baca bismillah, kalau mazhab Malik tak boleh. Misalnya duduk timbul lagu tu. Lepas pada tu lembu ni dia orang Islam ngerti kau molek kau akidah dia. Jadi kita pergi jauh sangat pergi. Akhir sekali kadang kita juga, jadi kita tak boleh makan daging. Sebab kita yang mengharamkan kepada diri kita sendiri. Yang ni secara tidak langsung. Apabila kita cari payah lagu tu, kita sendiri susah. Misalnya kita pergi kedai, dia tulis dah bismillahirrahmanirrahim, tapi nampak sepuluh kapi, nampak ke tak bismillahirrahmanirrahim tak ada kau dia. Nampak dia nak pelaku kedai dia dah, nak suruh orang pergi makan kedai dia tulis lagu tu. Sebenarnya dia tidak Islam. Boleh jadi kan kita rasa. Lepas tu dia masak ni, lama kan dia bumbuh kan, daging anjing kau, daging kucing kau, gapo kau dah campur dalam ni, macam-macam perasaan kita mari tu. Soalan-soalan yang lagu ni jadi susah kita sendiri. Akhir sekali kita tak boleh makan. Sebab kita nak tanya jadi balah pula. Tanya tu dia. Jadi dia kata tu
Kalau kita kata tempat kita, kalau tempat lain, kalau tempat negeri hak kafir, benda sabar kena ambil kira benda tu. Tapi kalau tempat kita ni kita kira yang umumnya, zahir dia tu Islam lah, kira gitu, mudah. Pakai umum, jangan duduk korek-korek lagi. Dia akan jadi susah. Susah tu siapa yang mengharamkan? Kita sendiri yang mengharamkan lah. Bukan Allah SWT haram, kita sendiri jadi tak silakan. Lepas tu mungkin bukan melarat setakat kita, orang lain, kumpulan kita pun lagu tu juga. Kumpulan kita, sahabat-sahabat handai kita tak sila lagu tu juga. Sebab saat ni lah, itu tak boleh lagu tu. Ni kalau lagu tu dia tidak khusus dengan zaman Nabi SAW. Inilah orang yang paling besar dosa dia ataupun kesalahan dia terhadap orang Islam yang lain. Buat nyaya ke orang lain, kerana dia menyusahkan. Sepatutnya kita tak soal lagu tu. Lepas tu kalau soal lagi sembelih, apa sembelih tu? Lah mungkin dia sembelih cara Hanafi kan, tak putus berapa orang ni kan? Kalau tak putus berapa orang ni tak sah kalau kita dah muskil gitu. Tak sah cara lah, tak sah cara. Asal dia orang Islam, kita harap baik. Nabi SAW sudah ajar dah, kalau orang mari benda lagu tu, bismillah kata dia. Baca bismillah makan tak apa, sesat masalah. Lagu tu kalau ia pun, kalau dia tidak ikut cara, misalnya kita kata Syafi'i lah, ikut cara mazhab lain, hak mudah, pun dia sembelih juga, biar. Kalau kita tak buat hati, sembelih sendiri lah lagu tu. Sembelih sendiri, jadi susah lah. Payah kita nak makan sendiri, itu payah. Ini bermakna kita mengharamkan kepada diri kita dan kepada orang Islam lain dengan sebab kita banyak tanya saja. Sebab itulah dari segi agamanya dia tak bui lebih-lebih sangat, melampau sangat, tak boleh lagu tu. Lepas tu Imam Nawawi ada sebut ni, kalau kita tengok dalam mana ada syarah dia ni, boleh katakan kebanyakannya ada kan. Dia kata ada beberapa sebab kenapa diharamkan, kenapa dilarang tanya, sedangkan dia suruh tanya. Tak boleh tak tanya. Ada juga orang tak tanya. Dia kamak ke apa ni, kalau berjunuk kena mandi. Itu kena mandi. Dah tak ada air, tak ada air pun tak boleh tayamum, kena mandi. Jadi kalau tayamum, nak tayamum lagu mana? Tak faham. Jadi ada yang bagi pendapat mandi mati ke mati. Pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun marah lah. Apa duduk bunuh saudara kita? Apa yang tidak tanya? Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Penawar bagi kejahilan ialah bertanya. Dia suruh tanya. Memang dia suruh tanya pun. Ni macam dia tak boleh tanya. Tak boleh tanya ni, kalau kita perhati sini banyak bertanya. Tanya hak tak ada faedah. Hak lagu tu bukan tanya hak ada faedah. Hak tu kena tanya. Menyebabkan jadi keliru. Tak boleh, hak tu kena tanya. Jadi dia kata ada beberapa sebab. Antaranya sebab dilarang itu sebab boleh jadi dengan sebab pertanyaan dia tu jadi haram. Asalnya tidak haram. Jadi ini menyusahkan. Menyusahkan. Padahal dia berayak secara umum gitu, dia benarkan, kira guna apakah lah hak tu. Dengan sebab pertanyaan dia tu diharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi apabila tanya, jawapan itu tidak menyenangkan dia sendiri. Tidak menyenangkan dia sendiri. Bahkan jadi malu dia. Jadi nak tanya ni pun kena tengok juga keadaan, biar sesuai. Biar sesuai. Kalau depan orang ramai benda-benda yang tak pernah siapa, tak usah tanya. Kalau patut sama seorang gitu. Jangan tanya secara terbuka. Sebab boleh jadi malu dia. Inilah yang disebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan tanya beberapa perkara yang mana kalau dinyatakan akan menyusahkan hati kamu. Berasa tak sedap. Tak sedap rasa lah apabila royak kan. Nanti akan datang dia akan jumpa lagu mana menyebabkan jadi malu tu. Dan yang ketiganya, boleh jadi apabila tanya tu dengan cara sifat yang mendesak, menyusahkan, mengganggu, menyakiti Nabi SAW. Tanya, tidak tengok keadaan orang dalam keadaan gaduh ke, dalam keadaan sibuk ke, dalam keadaan apa, boleh jadi desak, tanya semacam. Tak kira dah keadaan orang, boleh jadi menyakiti Nabi SAW. Bila menyakiti Nabi, ini boleh menyebabkan mereka binasa.
Allah SWT murka. Itu sebab tak molek tanya tu, kena tengok molek sesuai kau tidak nak tanya. Begitu juga tidak Nabi pun, orang lain pun lagu tu juga. Mana-mana mengajar orang lain pun kena tanya biar benar sabar. Jangan tanya jenis perakak dia. Perakak kau misalnya kita kata, jangan tanya hak lagu tu. Dah kita tahu dah, misalnya di satu tempat tu sensitif benda tu, tak salahnya. Nak tanya pun tanya lagu lain, tempat lain, ada tempat. Menyebabkan jadi dia serba salah. Susah. Tak jawab kan, tak boleh. Kalau jawab kan, jadi gini pula. Jadi susah. Kalau jawab betul kan, boleh jadi setengah-setengah, tak mari pula. Misalnya kita kata kan, kalau jawab tak betul kan, salah pula, tak boleh. Jadi serba salah. Sedangkan nak suruh orang mari dulu, dengar dulu, biar ngaji dulu. Lepas tu dia akan boleh terima lah. Dah faham molek kan. Supaya juga tanya. Ini dia sebut sini. Lagi ada 3 perkara dia sebut. Lagi kalau kita kata tanya ni, hak tak bolehnya dilarang tu tanya lagu mana? Tanya dengan makna minta. Tak cukup lagi. Padahal cukup dah untuk yakin tentang kebenaran Nabi SAW tu. Minta lagi, tanya lagi mukjizat dia. Tak boleh, tak molek. Itu kalau hak zaman Nabi SAW. Supaya juga kalau kita learn ni, kalau dia boleh buat benda lagu ni, baru kita terima. Kalau dia tak boleh buat benda lagu ni, tak boleh terima. Padahal benda tu tak ada kaitan. Padahal benda tu tak ada kaitan. Hak tu dengan hak ni nak berubat orang sakit. Jadi yang tidak doktor, tak boleh kita buat syarat gitu. Nak dengar ajaran demo ni, kalau demo boleh berubat kau sakit, doktor pun tak boleh. Kalau hak sakit masa jenis kena bomo tu, nak doktor pun tak boleh. Jadi kita tak boleh kata tak pakar doktor demo, kita ilmu demo sikit jadi kita tak boleh terima, tak boleh rojok ke dia dah. Tak kena tu lagu tu sebab bidang masing-masing. Jangan tanya benda-benda lagu tu, minta benda-benda lagu tu, dah kaitkan terima tak boleh terima dengan benda-benda yang bukan-bukan. Padahal cukup dah. Kalau zaman Nabi SAW dulu mukjizat tu banyak dah, pada waktu je. Kalau zaman kita ni pada Quran je. Tetapi ada kalanya orang ni dia tengok situ. Kalau ada orang panggil keramat ke, padahal dia pakai ilmu dunia, jadi orang tu kalau buat tak kena ke dia, jadi kecil semacam dah. Yang tu baru bisa dah. Tu tak ada gapo sebenarnya. Itu ilmu dunia. Ada orang tak pakai hak tu, tak ada lah benda lagu tu. Jadi kita kata dia tidak alim besar. Silap lagu tu. Jadi kalau kita nak tanya ni, kita merujuk lagu tu. Ada hak lagu tu dia tak ada ilmu mana. Sebab bidang masing-masing. Dia belajar dia untuk tekan hak tu boleh. Lagi soalan-soalan jenis sudi, sudi. Nak sudi. Sudi tu depan orang ramai. Lepas tu dia sendiri pun jadi tawar terhadap orang. Misalnya kita kata, bunyi kata pandai sangat hadis, misalnya kita kata, jadi tanya dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, kita pun tak sayang dulu. Tak kena lagu tu. Banyak lagi hak lain, hak dia lebih tu. Hak tu betul lah dia tak boleh. Lepas tu kita pun pergi ngaji dengan orang lain hak bukan ahli dia. Sebab betul lah kita tanya dia boleh tu. Tak kena tu lagu tu. Semua doktor lah juga. Kalau dia berubah molek, jadi belah kepala pun jadi lagi. Tapi ada kalau dah kena kita tak jadi. Jadi kita pun kata tak pakai langsung. Tak boleh lagu tu. Buat kesimpulan ni ada salah silap orang ni. Ni ada salah silap. Lepas pada tu kita nak sudi tu, kita sudi, kita tahu dah. Lepas tu orang tu tak boleh jawab. Tak boleh jawab, kita pun pakai nasib dengan dia. Orang hak Jun nanya tu, Jun pergi soalan kepada dia tu tak ada sebelah mana. Tapi sebab oleh kerana dia bersedia dah nak tanya hak tu, dia ni hak Jun nanya ni pun berasa kawan tu lebih hebat. Padahal kawan tu tak ada sebelah mana pun. Itu silap. Banyak yang kesilapan begini berlaku dalam masyarakat. Jadi pasal sudi akhir sekali dia sendiri rugi. Sebab dia tidak tahu menilai, hanya sebutir tu atas sebutir tu. Tak kena tu lagu tu gak. Kalau orang zaman learn ni gak Imam Malik, mana tak pandai benar lah. Sebab banyak orang tanya dia tak tahu, dia kata dia tak tahu. Tak boleh nak royak. Dia kata dia tak tahu. Banyak benar soalan orang tanya ni, tak tahu. Jadi kalau lagu tu tak alim, jadi macam mana orang bubuh dia iman? Begitulah keadaannya.
Jadi benda-benda hak tanya, hak minta tu biar munasabah, biar munasabah. Kalau kita tanya orang hafiz misalnya, orang hafiz Quran, dia ni kata hafiz ingat sungguh, kita nak tanya sekali ni. Kalau dia boleh, hak kita tanya ni dia boleh. Kalau tidak, kita tak saya panggil hafiz, biar orang lain panggil pun tak. Misalnya kita baca sebelum pada tu baca. Dia payah hak sebelum pada. Kalau sambung, sambung mudah. Cuma dia pergi lacak dah. Sebelum pada tu, tiga ayat sebelum pada tu gapo. Nah. Berat lagu tu nah. Tiga ayat sebelum pada tu gapo. Ni ayat ke berapa? Tiga ayat sebelum pada tu. Rasanya payah nak cari hafiz siapa setara tu dah. Kalau ada pun boleh jadi dia sepanjang ayat. Hafiz tu saja ya. Hak lain tak ada dah nak cari. Kan lagu tu. Jangan dengan sebab tu kita tak usah panggil, tak usah iktiraf, tak usah bui gelaran hafiz kepada dia. Tak kena lagu tu. Sebab kalau nak kira lagu tu tak ada hafiz dalam dunia ni bukan. Ada seorang dua jelah. Tidak mutawatir dalam Quran. Pas Quran pula kita ragu dah. Sebab apa? Tidak ada hafiz sungguh. Mutawatir. 10 orang pun tak ada, semua kita nak. Padai lagu tu. Jadi biar munasabah. Tanya tu biar munasabah. Lepas tu nak keputusan pun biar munasabah. Jangan hak jenis payah gitu. Tidak syarat gitu mo orang hafiz gapo pun dia tidaklah syarat gitu mo. Tapi kita tu jadi susah. Akhir sekali jadi susah. Siapa dia nak boleh bui ni? Gelaran hafiz ni kalau lagu tu siapa dia? Tak ada. Kalau lagu tu sekolah-sekolah mana-mana dia tak boleh keluar sinje, tak ada, tak boleh sinje. Berat barak lagu tu. Inilah bendanya. Tapi kalau tanya memang molek, maksud molek, tidak ada niat tak molek, itu bagus tanya. Dalam Quran pun fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya orang tahu. Dia suruh tanya. Seterusnya riwayat daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu sesuatu daripada sahabatnya. Dia tahu tentang sahabat dia ada sesuatu yang dia tak kenal lah kira-kiranya. Dia pun berucap, katanya, dikemukakan kepadaku surga dan neraka. Tidak pernah saya melihat seperti hari ini, baik dan buruknya. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu ketawa sedikit dan menangis banyak. Kata perawi, tidak pernah berlalu satu hari pun yang lebih teruk daripada hari itu, yakni kepada sahabat-sahabatnya. Berasa sedih benar lah. Sahabat-sahabatnya bila Nabi SAW kata begitu. Qala, perawi berkata, mereka pun tudung kepala dengan kain, tudung kepala dengan kain, dan berdengung bunyi jerit sahabat-sahabat ni. Sedih lah belakang. Dan Nabi SAW kata gitu, buat apa? Adakah dia tak kena? Sayyidina Umar pun pergi depan Nabi SAW. Dia melutut, pergi melutut ni duduk atas lutut lah. Gitu. Dia pun kata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Maka bangunlah satu orang. Dia kata, siapa ayah saya? Nabi SAW kata, si fulan. Maka turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tanya tentang perkara-perkara yang mana kalau dinyatakan akan menyusahkan kamu, akan menyakiti kamu. Dalam soal lagi disebut tu juga, selepas pada tu riwayat daripada Anas, ada seorang lelaki tanya, wahai Rasulullah, siapa ayah saya? Dia kata, ayah kamu fulan. Lepas tu turun ayat disebut tadi. Riwayat daripada Anas lagi, kata dia, Rasulullah SAW keluar pada ketika gelincir matahari. Nabi SAW pun bersembahyang zuhur. Bila dia bui salam, dia pun naik di atas mimbar. Dia pun fadzakara as-sa'ah, menyebutkan tentang kiamat. Sebelum itu dia sebut dah beberapa perkara yang besar dia sebut. Kemudian dia kata, sesiapa yang nak tanya saya tentang sesuatu, tanya. Dia kata, siapa nak tanya, tanya. Demi Allah, tidak kamu tanya tentang apapun, melainkan aku akan ceritakan kepada kamu selagi aku berada di sini. Anas berkata,
Orang ramai pun menangis lah, pakat jerit. Bila mereka dengar Nabi SAW kata begitu, Nabi SAW pula duduk kata, tanya. Maka pada ketika itu bangun Abdullah bin Hudzafah. Dia pun tanya, siapa ayah saya, wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, ayah kau ialah Hudzafah. Jadi hak tadi, seorang lelaki tadi maksudnya hak ni lah, yakni Abdullah bin Hudzafah. Bila begitu, bila banyak tadi, bila Rasulullah SAW terus berkata, tanyalah saya, tanyalah. Jadi Sayyidina Umar pun melutut, dia pun kata seperti tadi lah. Barulah Rasulullah SAW diam bila Umar berkata begitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sudah hampir, demi Tuhan Muhammad, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya telah dikemukakan kepadaku surga dan neraka tadi di dinding ini. Tidak pernah kulihat seperti hari ini, baik dan buruk. Lepas tu cerita soal lagi ni ada kaitan juga dengan hak ni, iaitu mak kepada Abdullah bin Hudzafah tadi kata kepada Abdullah bin Hudzafah, dia kata, tak pernah saya dengar anak yang lebih derhaka daripada engkau, lebih teruk daripada-mu. Tak pernah lagi dengar, tak pernah tahu orang yang lebih teruk, anak yang lebih teruk daripada-mu. Adakah kamu fikir makmu ni tidak mungkin telah melakukan apa-apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah? Dengan pertanyaanmu itu kamu memalukan makmu ni di hadapan orang ramai. Abdullah bin Hudzafah berkata, demi Allah, kalau Nabi SAW mengaitkan saya dengan seorang hamba yang hitam, yang ni sekalipun, saya akan terima apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu. Lepas pada tu, riwayat daripada Anas lagi, orang tanya Nabi SAW sehingga mendesaknya dengan soalan itu, sehingga menyusahkan Nabi, menyakiti Nabi SAW dengan soalan itu. Nabi SAW pada suatu hari naik atas mimbar, dia pun tanya, tanyalah aku. Tidak kamu tanya tentang sesuatu, melainkan aku akan jelaskan kepada kamu. Bila sahabat-sahabat tu dengar begitu, mereka pun dia senyap. Dah takut. Takut mereka berada di hadapan sesuatu perkara yang besar. Yang ni hukum Allah. Anas berkata, aku pun paling ke kanan dan ke kiri, tengok semua orang duduk tudung kain atas kepala dia, menangis. Tiba-tiba ada satu orang dalam masjid tu, ni cerita ni dalam masjid. Ada satu orang di dalam masjid tu yang dia ni digelar, orang gelar dia. Bila orang balah kau gapo kau, orang gelar dia lah, kita kata. Orang panggil dengan panggilan tidak baik lah, iaitu panggil, dikaitkan dia tu dengan bukan ayahnya. Dia pun kata, wahai Nabi Allah, siapa ayah saya? Nabi SAW kata, ayah kau Hudzafah. Kemudian Umar pun tampil pula ke hadapan, dia berkata, radina billahi rabbah, seperti tadilah, aidzan billah min su'il fitan, dengan berlindung, dalam keadaan aku berlindung dengan Allah daripada fitnah yang tidak baik. Rasulullah SAW lepas pada itu pun kata, lam arakal yaum qattu, tidak pernah aku tengok sumpah hari ini sama sekali baik dan buruknya. Sesungguhnya syurga dan neraka telah dirupakan, ditunjukkan gambarannya kepadaku. Aku tengok syurga dan neraka tu di hadapan dinding tu, di hadapan dinding itu. Lepas tu riwayat daripada Abu Musa kata dia, Nabi SAW ditanya tentang beberapa perkara yang dia tidak suka. Bila banyak sangat pertanyaan, dia pun marah. Kemudian dia kata kepada orang, tanyalah, apa dia nak tanya. Tiba-tiba satu orang bangun, dia kata, siapa dia ayah saya? Tadi lagi dia kata, ayah engkau Hudzafah. Seorang yang lain pula bangun, dia kata, siapa ayah saya, wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, ayah engkau Salim Maula Syaibah. Bila Umar tengok di wajah Rasulullah SAW nampak tanda-tanda kemarahannya, dia pun kata, wahai Rasulullah, inna natubu ilallah,
sesungguhnya kita bertaubat kepada Allah. Lebih kurang gitulah. Jadi hadis-hadis ni yang kita baca saat ni lebih kurangnya maksud dia je. Cumanya ada dua pendapat sini. Satu mengatakan Nabi SAW memang suruh tanya. Memang dia suruh tanya. Dia suruh tanya. Jadi cuma tanya tu tanya benda tidak perlu mana. Dan benda yang boleh menyakiti ataupun memalukan. Mungkin boleh memalukan. Sebab itu Nabi SAW kemudiannya tidak suka. Dan Sayyidina Umar nampak Nabi tidak suka. Jadi dia pun sebagai mewakili lah, sebagai ketua, kalau kita kata ketua kelas, kita kata dia pergi menghadap, melutut di hadapan Nabi SAW, minta maaf lah, kira-kiranya. Itu sah. Yang kedua, memang Nabi SAW suruh tanya tu kerana dia marah dah. Bukan marah tu kemudian mari. Dia marah dah. Sebab tu dia kata tanya lah. Tanya. Gapo apa tanya? Hari ni selagi duduk sini boleh. Dia marah dah tu. Sebab apa yang marah tu? Sebab tanya tu tak kena. Seperti yang kita ada, yang kita terjemah saat ni, mendesak. Dalam keadaan tanya tu mendesak Nabi SAW, cara tu, ataupun menyakiti Nabi SAW, cara tu. Jadi dia suruh tanya tu sebagai mecok. Tu Sayyidina Umar faham, tak kena ni tanya lagu ni. Jadi dia suruh tanya ni sebenarnya dia tak faham. Dia kamat kau suruh tanya sungguh. Kawan ni faham suruh tanya tu sebab dia nak marah. Sebab itulah dia minta maaf. Dia terima. Kita sudah ada dah, cukup dah. Quran dan sunnah, lain-lain ada dah, cukup dah. Benda-benda hak tak perlu tahu, tak perlu. Kalau boleh tahu dengan cara lain, kira aku lain lah. Tidak semestinya segala-gala benda hak dalam dunia ni, hak berlaku dalam dunia ni nak tanya Nabi, biar dia jawab. Segala-galanya walaupun benda tak ada kaitan dengan agama, tak perlu hak lagu tu. Itulah kesimpulannya. Dan Nabi SAW kata bila dia sembahyang zuhur tu, lepas pada tu dia apa kata? Ditunjukkan kepada aku. Ditunjukkan kepada aku. Uridat alayya al-jannah wan nar. Dikemukakan kepadaku. Dalam riwayat asal lagi, suwirat, digambarkan kepadaku, diberi gambaran. Jadi agaknya kita kata dah, kalau kita orang biasa learn ni, sampai dulu kita boleh nak fikir juga. Learn dia pakai projektor suluh dinding tu dah, nampak lah. Jadi nampak lah. Kira-kiranya hak tu bukan hak sebenarnya, tapi gambaran. Gambaran, gambar sesuatu, bukan hak sebenarnya. Hak sebenar tidak begitu. Kita kata kita ambil gambar, pukul gambar, bubuh dalam komputer tu, lepas tu pakai projektor. Kita orang ramai ni kita boleh tengok begitu. Tapi hak gambar tu gambar hak biasa dalam dunia tu juga. Adapun Nabi SAW tu jadi tunjuk kepada dia surga dan neraka tu ada ke besar dinding tu saja lah kalau nak kira. Kita kata sebab dia sebut suwirat, diberi gambaran. Gambaran tu nampaklah benda hak dalam surga tu Nabi seorang nampak. Bukan hak dalam dunia, bukan manusia ambil gambar tu, dan bukan bubuh dalam komputer. Cuma learn ni orang boleh faham. Duduk lagu mana kata dinding ni bukan nampak gambar ya? Kalau learn ni orang biasa, tapi gambar hak dunia dah. Boleh nampak kan lagu tu. Bila kita boleh nampak tu kan orang terang lah. Apa dia hak berlaku sebelum pada ni. Kita terang. Kalau orang buat salah kau apa nampak. Itu menunjukkan banyak penemuan ataupun pencapaian manusia zaman moden ini mendekatkan kita untuk faham sunnah Nabi SAW. Cuma bezanya hak ditunjuk kepada dia surga dan neraka. Hak tu tak lewat mari ke mana-mana pun. Tak nampak hak kita. Sekurang-kurangnya kita nampak. Jadi hak tunjuk dinding tu lagu mana. Zaman dulu orang tak nampak ketika ada TV dah pun tak nampak. Nampak dalam kotak tu. Kotak TV tu. Tapi dinding tak nampak. Zaman learn ni, hak terkini ni, suluh dinding nampak. Semua orang nampak. Jadi benda tu tak pelik. Kalau Allah SWT nak beri manusia dengan reka dia boleh. Tapi tunjuk hak dunia lah, tidak sama. Sekadar nak mendekatkan faham sahaja. Jadi ditunjukkan kepada dia
baik dan buruk. Hak baik tu hak dalam syurga tu, hak buruk tu hak dalam neraka tu. Jadi apa ya dia ada kaitan hak ni tunjuk ni? Nak ceritanya soalan-soalan dia mengaji ni kalau tak kena gayanya, dua tu boleh hak molek. Syurga boleh hak tak molek. Kalau dengan Nabi wak main-main, wak memperolok-olokkan dia, main-main dia, wak nganyi ke dia, tanya sebab ada di kalangan yang bertanya tu ada orang macam-macam. Hak munafik pun ada. Macam-macam dia nak sudi lah, dia nak banyak kali berkenaan dengan ayat Quran dia nak sudi. Dia nak kata lagu mana? Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tu pun dia nak sudi tu. Dia tanya tu. Pokok Yahudi dia tanya. Dia nak jawab lagu mana? Pokok dia tahu dah. Dalam kitab betul-betul guru dia ajar. Ruh di situ apa maksud? Kalau dia jawab lagu ni, dia bukan Nabi. Tapi dia bukan Nabi sebenar kan? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jawab tu senyap pokok dia. Jadi betul semua dalam kitab dia jawab. Dia ingat kau tanya ruh ni, ruh dalam tubuh ni. Nabi nak jawab hak tu lah, sibuk kau nak jawab hak tu. Dok, rupanya dia jawab lagu tu. Tapi kalau nak ikut ayat hak biasa kan, tanya main-main lagu ni. Tetapi hak yang berlaku Allah SWT jaga semua. Tapi tidak kena hak lagu tu. Kalau orang kafir biar ke dia lah, hak munafik tu biar ke dia lah. Hak Islam jangan gitu. Apa salahnya kalau kita tanya molek? Ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan hati Nabi, ataupun dalam bentuk minta mukjizat lagi, padahal sudah cukup dah. Nak ke dia nak minta mukjizat? Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat yang faham ke, dia tak ada minta mukjizat. Tak ada. Hak tubik mata ni bubuh dalam tapak tangan ni, tubik perang. Pergi molek-molek Nabi masih lebih cerah pada sekali. Boleh dia buat lagu tu. Tapi apakah setiap kali berlaku gitu orang pakat wagi ke dia, patut kata ke dia mula boleh? Apa tak boleh pula? Nah. Jadi betul kan, jadi ragu pula kepada Nabi, mula boleh, ni tak boleh pula. Dia faham dah. Nabi ni bukan tok wamo. Dia bukan tok wamo. Mukjizat ni bukan seperti orang mengamal ilmu dunia. Ilmu dunia kalau bagi kat dia jadilah. Kalau nak kira dari satu segi bisa ni lagi. Bisa ni lagi lah. Sebab bila saja awak pergi boleh. Dia tak. Ada kalanya tanya tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu tunggu beberapa hari baru jawab. Ada kalanya jawab selalu. Itu keadaan dia tu beza. Tapi sahabat-sahabat yang faham, dia tahu kelebihan ni Nabi SAW ni, kerja dia bukan hak tu, bukan benda-benda lagu tu, nak habis masa situ. Tidak. Cuma jarang-jarang ada berlaku tu mukjizat. Dia faham. Bukan Nabi ada ngamal apa-apa kau, dia ajar hak mana-mana ada orang duduk beramal ni, walaupun ayat Quran kau, kita kata hadis kau, Nabi tak ajar tu. Hanya pengalaman manusia nak buat boleh. Dari segi boleh tu boleh. Cuma adakah Nabi ajar, adakah dalam hadis baca gini. Sini baca 3 kali, ulang berapa kali misalnya? Ada? Tak ada. Menunjukkan bukan kerja utama dia tu. Tapi orang duduk guna tu guna hak tu juga. Ayat Quran hak dia hak mari juga. Kalau tidak sabit dia hak mari, tak ada lah. Bomo tu pun. Hak molek-molek tu pun tak ada. Sabit dia juga. Tapi dia bukan mari nak ajar hak tu. Jadi kalau kita desak, minta dia buat gitu semua, tak kena. Sahabat-sahabat cukup faham hak mana-mana lama. Sebab itu dia tak ada minta benda-benda gini. Tak ada. Jangan-jangan ada dia lak Nabi ikut dia. Nak buat. Kalau tidak buat, kita kira ikut lain. Gitu. Lagu tu sahabat-sahabat. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu ketawa sedikit dan kamu menangis banyak. Lepas tu mungkin orang kata, apa Nabi tidak menangis banyak? Banyak dah menangis Nabi SAW. Banyak dah. Tetapi setara kita kata banyak nak banding dengan orang lain tu pun tak padan lagi. Kalau kita pakai menangis tak berhenti. Tapi dia oleh kerana kemampuan dia kuat, dia tidak jadi halangan benda-benda tu. Walaupun dia tahu, dia nampak, dia tengok sendiri, tapi tidak jadi halangan. Sebab kalau duduk jerit sama nak kerja mana, nak berjual mana, nak meretah mana, banyak perkara lah. Duduk jerit sama nak tidur dengan bini pun tak boleh jerit nak. Sedih. Apa lagu mana? Tak kena juga. Jadi Allah SWT beri kemampuan kepada dia tu kuat.
Seperti mana orang yang biasa lah, biasa tengok benda-benda pelik, bagi dia tak ada apa jadi tawar lah. Kita tak aja tengok kejut. Kalau hak biasa dah, dia sudah jadi tak ada gapo dah kepada dia tu. Lagu tu lah. Tapi kalau kita, oleh kerana kelemahan kita, boleh jadilah menangis tak berhenti. Ada orang Allah SWT tunjuk, kita panggil Kasyah lah. Kasyah ni dia tidak semesti belah mana tu hendak tunjuk. Nampak lah. Orang biasa, budak-budak masuk atu, nampak orang lain tak nampak. Biasa ya tu benda-benda lagu tu. Jadi ada Tuhan tunjuk ke dia, nampak orang kena seksa, duduk seksa dalam kubur, tak berhenti. Lepas pada tu tak berhenti, mayat macam tak siap kerja gapo. Itulah akibatnya jadi gitulah kalau orang biasa. Sebab kelemahan dia tu, kelemahan dia tu, dia akan jadi gitu, tak seimbang lalu. Dan bila tak seimbang, ni Tuhan tidak nak lagu tu. Dalam syariat pun Nabi ajar, dia tidak nak gitu. Siapa tak jadi kerja, ada orang hal lagu tak berhenti. Lepas pada tu tak sih dah, buat kosir tak sih, jadi berubah tu. Ada berapa ramai lagu tu, ramai hal lagu tu. Tetapi adakah dikehendaki lagu saat ni? Dia kena buat seperti biasa lah. Kalau mana ngaji tu ngaji, mana menego tu menego. Cuma menego tu menego molek, takut Tuhan, begitulah, tidak menipu, tidak kecoh, tidak apa tu, jaga hak tu lah. Kalau mana nak bini lah, boleh anak jaga molek, gitu. Ni kalau jadi lagu ni boleh jadi tak sebin. Pasti dia takut. Ada orang kena seksa, tak sempurna anaknya pun kena seksa juga. Orang takut. Sebab itulah tidak ditunjukkan kepada kita. Banyak perkara lah tidak ditunjuk. Perkara-perkara raib ni, kalau tunjuk jadi susah. Kita tak boleh nak kerja, tak lalu makan. Boleh tak boleh makan. Dah kita nampak belakang, nampak ulat lah, nampak kumel lah dalam makanan. Nak makan mana? Kalau tu Hawi nampak huduh-huduh pula tu. Kalau dia besar pula. Orang kecil tu kita nampak besar. Lagilah susah. Sebab itu ya dia tidak tunjuk kepada kita benda-benda lagu tu. Dan kita tengok sini sahabat-sahabat ni kan, bila dia menyesal, dia berasa dia salah, lagu ni kan, tudung kepala jerit, sampai dengung dalam masjid. Sedih pula, jadi silap lah kita. Dan Sayyidina Umar ni sok kita tengok, dia kalau dalam peristiwa-peristiwa yang besar yang ramai lagu tu, dia lah yang tampil ke depan. Seseolahnya kita tengok, nampak dia ni macam dia kalau dalam darjah lah, dalam kelas ketua darjah. Kalau gini-gini kan, tak salah, Nabi duduk tengah penat, dia letih, kita tak usah duduk suruh-suruh dia tulis lah, biar tak usah semula. Dia juga, sini pun dia juga. Banyak kali kita tengok Sayyidina Umar. Dan Nabi SAW tak kata apa. Bahkan bila Sayyidina Umar kata, dia jadi reda. Jadi senang. Seolah dia berasa ada hak cerdik di kalangan ramai-ramai, ada hak lagu ni tak apa. Kalau dia tak ada pun tinggal dalam keadaan dalam keadaan apa hati. Ada hak pandai. Begitu seolah kita nampak. Dan dia tidak marah. Kalau tak betul, dia marah. Mungkin dia dia boleh kata gitu. Apa duduk kacau dia? Dia boleh kata. Ni tidak. Sayyidina Umar, kita kata backing dia tu, kalau dengan Nabi SAW melutut. Tu sifatnya. Takkanlah orang yang setara ni berani nak langgar Nabi SAW. Tak pernah sabar. Setara ni keadaan dia. Kata begitu. Cara dia pergi menghadap Nabi SAW dengan begitu. Lepas pada tu, dia tunjuk sana, tunjuk surga neraka. Tunjuk tu bila? Dalam semaya. Ya, dalam semaya ni Nabi SAW bukan Allah SWT tunjuk surga neraka saja. Wahyu pun ada juga mari ketika semaya. Jangan kita ingat wahyu mari ni tidak dalam semaya, jadi dalam semaya ganggu. Jom, dia boleh tu. Susah kita nak gambarkan jiwa dia tu. Persediaan yang ada, kemampuan yang ada di dalam Nabi SAW tu, dia boleh. Di satu pihak tumpu semaya khusyuk, di satu pihak nampak benda-benda yang menakutkan, yang menggembirakan. Nampak juga boleh royak. Semaya pun tidak lalai. Kalau kita tinggal perkara tu jadi lagu lain lah. Dia tidak. Jangan kita ingat Nabi ni
Apa dia tidak dapat wahyu pada ketika sembahyang? Jangan. Banyak kali. Umpamanya tentang kiblat ke apa tu, dalam sembahyang. Umpamanya pengharaman apa dipakai sutera, dalam sembahyang juga. Wahyu mari. Lepas sembahyang dia pecah dah. Lepas sembahyang dia pecah. Itu dalam sembahyang. Hak ni dalam sembahyang dia nampak syurga neraka. Sembahyang ke apa? Sembahyang zuhur. Sebut dalam hadis-hadis ni kita kena tengok semua ni. Nampak? Sembahyang zuhur. Dan dia berucap ni lepas sembahyang. Nabi SAW suruh tanya. Kalau kita kata dia mecok kau, dia nak marah kau gitu gini, tapi dia suruh tanya tu memang sungguh. Pada ketika tu kalau tanya gapo pun dia akan boleh royak. Padahal tidak semua, dalam semua keadaan dia boleh royak. Dah. Bila dia kata gini, walaupun atas nama, atas sebab, dengan sebab dia ni nak marah sekalipun, kalau tanya dia akan boleh jawab. Kira-kiranya dia tahu berdasarkan wahyu. Dalam keadaan ni kalau orang tanya boleh jawab. Tanya, ada ambil kesempatan yang terbuku. Sebab apa selama ni orang duduk kata dia ni, bukan ayahmu sebenar tu, ayahmu orang lain. Moga zaman jahiliah dulu makmu tak tahu lah, macam-macam ada cerita. Jadi malu dia buat gelar ke dia. Gelar. Jadi dia hak tu lah bagi dia besar. Hak tu lah bagi dia besarnya. Abdullah bin Hudzafah. Siapa dia? Ayah saya. Ada nak tahu? Nabi SAW kata Hudzafah. Selesai. Selama ni orang duk kata ayah dia bukan Hudzafah, orang lain. Tiba-tiba Nabi SAW kata ayah kamu Hudzafah. Dia boleh royak dengan tepat. Orang lain mari pula duk tanya hak tu pasal apa? Pasal zaman tu dia ayah ni tak menentu. Sebab cara menikah dia pun dia ada 4 cara. Salah satu caranya yang kita amal hari ni 3 lagi tu kak dengan cara pacak dera di rumah. Jadi siapa-siapa mari yalah, mari boleh tidur sekali. Lepas tu atas dia lah. Dia kata anak orang ni 10 orang. Kalau kita kata pelanggan, pelanggan tu mari 10 orang, dia kata atas hak tino tu, dia kata ni anak dengan hak ni. Padahal ada dek pun. Ada juga yang pakai qaif. Pakai qaif tu ahli ilmu qiyafah, dia pergi cek lah. Zaman dulu dia tak ada seperti DNA ke apa tu, baru je adanya. Dia pergi cek qaif tu, cek kaki, cek tangan. Dia bisa juga, memang hebat lah. Dia boleh kata ni anak ni, bukan ni. Pasal apa? Dari segi keserupaan tangan dia, raut muka dia dan sebagainya, dia ambil kira belakang hak ni. Jadi dipakainya hak kata qaif tu. Hak qaif kata hak tu dipakai. Walau bagaimanapun dia tidak yakin, masih lagi ada duduk gelar-gelar tu, menunjukkan semula jadi manusia ni dia tak suka dalam keadaan tak menentu begitu. Dia nak kalau boleh ayah ibu tu biar jelas. Itu hak semula jadi jiwa manusia ni. Apabila berlaku lagu saat ni, dia jadi celaru lah. Orang ni duk gelar ni, ni duk gelar ni. Dia bertanya siapa dia ayah. Nabi SAW kata Hudzafah. Bila mak dia tahu, mak dia kata lemu ni tak berguna sungguh ni, hak tak aja dengar lagi. Anak paling teruk pada hak ni kata ni. Bapa, mu ingat lagu mana? Mu ingat mak mu mustahil ke? Semasa jahiliah dulu boleh buat orang-orang lain buat. Nah, kalau tidak mustahil mak mu boleh jadi. Kalau raya, kalau Nabi kata ayah kamu orang ni bukan Hudzafah, hak duduk sekali dengan mak dia je pada ketika tu Hudzafah. Jadi kalau kata orang lain tidak kau malu, apa pula perasaan Hudzafah tu pula? Boleh jadi keruh pula keluarga, rumah tangga, valah pula situ. Dah boleh jadi dia tak boleh terima orang tu teruk sebab orang tu jahat sangat. Kau misalnya hak Nabi sebut tu, misalnya kalau ayah dia tu jahat sangat, dia boleh jadi tak boleh terima hak tu pula. Kalau dia tak terima hak Nabi sudah kata, dah jadi lagu mana? Inilah in tubdalakum tasukum. Kalau dinyatakan kepada kamu jadi tak senang hati pula, menyakiti kamu pula. Apa ya kamu pergi tanya benda lagu tu nya? Padahalnya zaman jahiliah memang dia tidak nanti belah mana, dia sebuah akad teh kita zaman learning. Kalau dia tu ada hamba muka sistem hamba duduk jalan pada ketika tu. Kalau orang pergi di rumah, saing kau pergi di rumah, jadi selain daripada jamu makan gapo tu semua tu, nak tidur malam ni dia pergi lah seorang hamba dia gitu. Sekali gitu ya. Anak tu hamba saat ni tuan dia tu pun tidur juga sekali ada ketika ni. Cuma malam tu dia beri ke saing dia. Jadi anak orang lekat perut tu tak tahulah anak siapa.
Jadi keadaan tu bercelaru, keadaan masyarakat. Bila begitu, itulah mak dia tu muka tak ada agama, tak percaya ke agama kan. Tapi bila tahu agama ni, malulah berasa dia. Tetapi Abdullah tu kata, kalau Nabi SAW kaitkan aku dengan seorang hamba yang hitam sekalipun, aku akan terima. Kalau Nabi kata ayah dia hak sebenarnya ikutlah ke mana-mana, saya akan terima. Jadi dia nak tanya tu dia puas hati, dan dia nak terima bukan dengan maksud tak molek, bukan maksud saja nak tanya tak. Jadi menunjukkan dia ni tidak termasuk dalam orang yang tanya tak tentu pasal. Dia ada maksud dia. Dan kalau Nabi kata lagu mana pun dia akan terima. Itu cuma mak dia rasa kejut lah kalau nya royak lagu lain, lagu mana. Lepas tu hak lain pun tanya. Ya, jadi tanya hak tu banyak tu pasal apa? Pasal sanilah ayah tidak menentu. Tapi manusia ni semula jadi dia, asal lagi manusia ni dia memang tak suka jenis-jenis gitu. Dengan sebab tu apabila mari ajaran yang benar, jadi berasa tak sedap. Tak sedap tu jadi nak tahu. Jadi adakah anak zina ni, kalau kita katalah mak dia Hudzafah ni dengan mak dia ni dulu lagi semasa jahiliah lagi, lepas tu bawa mari kepada zaman Islam, jadi apakah dikira anak tu? Situ pula anak zina tu boleh dikaitkan dengan ayah dia ke tak boleh? Pula orang fiqh dia ambil hak tu lah. Dia ambil hak tu. Tengok sekarang ni Hudzafah ni dengan apa ni mak kepada Abdullah tu, boleh lekat perut ni semasa jahiliah ke? Kalau semasa jahiliah maknanya tidak cara kahwin biasa ni. Kalau cara zina, adakah sabit nasab dengan zina? Adakah sabit nasab dengan zina? Itu timbul kemuskilan. Yang keduanya, kalau tidak, apa makna tanya? Sia-sia lah tanya kalau tidak. Mana dah tak boleh nak tentu. Untuk apa? Jadi itu termasuk dalam pertanyaan ya sia-sia. Sepatutnya Nabi SAW ayat dah secara zina ni makna tidak sabit keturunan. Jadi boleh jadi dia tanya ni pasal dia tidak tahu. Ataupun dalam kitab-kitab dia termasuklah dalam syarah Imam Nawawi ni pun dia sebut boleh jadi apa ni dengan sebab wati syubhah, orang panggil wati syubhah, persetubuhan dengan sebab syubhah. Itu sabit keturunan. Boleh jadi ayah dengan mak dia ni berlaku begitu. Dengan wati syubhah. Wati syubhah ni satu contoh yang biasa disebutkannya. Misalnya kita kata dalam satu bilik tu tidur bini dia, tiba-tiba dia pergi masuk dalam tu, ada orang lain duduk tidur. Dalam gelap tu dia bersetubuh kabak kau bini dia, tiba-tiba orang lain. Katakanlah kalau lekat perut, lekat perut tu nak kira lagu mana? Adakah dia berzina? Adakah kena hukum rejal, kau kena sebab kau gapo kau? Adakah semua hukum tu berlaku? Jawabnya tidak kalau sungguh. Tu hati dengan syubhah tu. Sebab apa ni? Wati dengan syubhah dia banyak pula lah perincian hukumnya. Jadi dia kata kalau wati dengan syubhah sabit hukum dia. Keliru. Tapi ini semua andaian saja. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah mengatakan ayah kalau zina pun anak tu anak dia, dengan sebab dia tak boleh nikah. Kalau anak dia tu tino misalnya, tak boleh nikah. Salah satu pegangan dia ni lah. Sebab Nabi kaitkan hak dulu. Ni cerita dulu ni, bukan cerita selepas Islam. Cerita semasa jahiliah sebelum Islam. Nabi kaitkan ayah dia walaupun cara tak betul tu, itu ayah dia. Itulah ayah dia hak sebenarnya. Bukan nak kira dari segi pesaka kau apa, itu suku pula. Dari segi keturunan darah tu. Dari segi pesaka suku. Pesaka tak boleh. Nikah boleh ke tidak? Kalau mengikut Imam Syafi'i boleh. Sebab tidak sabit nasab ini berdasarkan apa di perzinaan. Tidak. Nasab keturunan dia sabit berdasarkan perkahwinan yang sah. Kalau tidak perkahwinan, lekat perut itu bukan anak dia. Kalau dia nak nikah dengan hak tu pula boleh. Dari segi hukumnya bagi dia lah. Masing-masing pendapat. Tapi kalau hadis ni nampaknya tidak menyokong dia.
Sebab ada dikaitkan dengan dia. Kalau ayah mana boleh. Sebab dalam Quran sudah sebut dah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak perempuan kamu. Jadi Imam Syafi'i tak terima tu anak perempuan, kalau perempuan tak terima, sebab dikira sebagai anak apabila hasil perkahwinan yang sah. Hasil perkahwinan yang sah. Jadi hak ni kira-kira cuma hak ni lelaki. Tak apa dah, lelaki pun ke mana-mana pun dia kata ayah kamu hak ni. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i tak boleh panggil ayah. Bukan ayah. Ayah ni berdasarkan perkahwinan yang sah, tu baru ayah. Itu masing-masing ijtihad lah, pendapat masing-masing. Bila diterima, maknanya itulah ayah dia hak sebenarnya. Sebab ada Sa'ad bin Abi Waqqas kan, abang dia mati, meninggal dunia. Lepas tu dia pesan, dia kata anak dia ada seorang tu anak kepada Zam'ah, hamba kepada Zam'ah tu mengandung dengan dia tu, kata dia. Jadi mati abang dia. Bila mati dia pergi ke Mekah, Fatih Mekah tu kan berebut dengan Abdullah bin Zam'ah, jadi adik-beradik kepada Saudah binti Zam'ah tu, isteri Nabi tu. Berebut. Dia kata tu adik dia. Orang ni kata tak nak saudara dia. Berebut. Padahalnya kita kata tu perkahwinan, bukan perkahwinan, atas dasar perhubungan yang tidak sah. Sebab hak ni pergi jalan rumah kawan tu, rumah Zam'ah ni. Jadi hak tu sepakat tak adil lah. Dia bagi hamba dia untuk tidur, layan dia. Jadi dia yakin hak ni anak dia. Lepas dia tengok, sungguh ni serupa dengan Sa'ad, kata dia tengok serupa dengan abang dia di muka tu, budak ni. Jadi dia ambil ke dia lah. Nabi SAW pun kata, dia buat keputusan, al-waladu lil firash, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar, al-hajar ataupun al-hajar. Al-waladu lil firash, ni anak ni dikira anak kepada tuan punya tilam. Tuan punya tilam. Ini kalau seseorang tu bini dia, siapa dia tuan punya tilam dia? Suami dia. Kalau hamba, tuan dia. Jadi tuan hamba tak di Zam'ah, bukannya abang kepada Sa'ad itu. Dengan sebab itu Nabi SAW memutuskan boleh kepada Abdullah, biar Abdullah, ini adik dia. Dia buat putusan gitu. Sebab apa? Sebab tuan asal tu, tuan asal tu, tuan dia, hak tu lah dikira anak dia lah. Ada pun hak jarang-jarang sekali orang lain mari tak kira. Dia kira sah begitu. Dan Nabi SAW kata sah begitu, ya, terima begitu, sah lah tu keturunan dia. Kalau sampai kemudian dia ada boleh cek lagu lain, cek lah, tak ada halangan hak tu, tak ada halangan. Begitulah. Lepas tu ni pun tanya lagu tu juga. Abu Salim, seorang lagi tu tanya, wahai Rasulullah, siapa ayah saya? Dia tanya, ayah kau Salim Maula Syaibah. Bila Umar tengok kemarahan di wajah Rasulullah SAW, dia pun kata, wahai Rasulullah, inna natubu ilallah. Inna natubu ilallah. Dan seterusnya. Ni macam ada lagi. Tak lagi. Tak lagi dah. Sekat itulah dulu malam ni. Kita baca panjang pun. Allah.